بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mentakdirkan bersama-sama kita berada dalam rumahnya pada malam ini, dan juga telah mentakdirkan untuk saya berada di hadapan Tuhan yang tak ada dalam perancangan pun. Perancangan malam ni nak menjadi, tapi Ustaz Halim hantar mesej waktu ikhramah tadi, kata dia tak dan nak main. Ala kulli hal, sudah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk malam ni, marilah kita tengok, kita renung firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan surah Al-Zumar. Allah sebut, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Firman Allah surah Az-Zumar ayat 9. Allah sebut, apakah kamu wahai orang yang musyrik? Nah, Allah tujukan ayat ini, peringatan ini kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya Allah dalam bentuk pertanyaan, apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung, atau orang yang beribadat di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan. Kira yang pertama Allah sebut dalam ayat ni, siapa yang beruntung? Adakah orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang tak beriman dengan Allah, orang yang kufur kepada Allah, ataupun yang beruntung itu orang yang beribadat kepada Allah di waktu malam, orang yang sedang sujud berdiri di hadapan Allah dalam hal keadaan hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan rahmat daripada Tuhan. Tentulah jawapannya, orang yang beruntung itu ialah orang yang beribadat kepada Allah, yang sentiasa sujud, yang sentiasa berdiri di waktu malam menghadap Allah, dalam hal hatinya ada takut kepada azab Allah dan sentiasa mengharap rahmat Tuhannya. Itulah orang yang beruntung. Orang musyrik mana dia beruntung? Dia kufur kepada Allah, dia mensyirikkan Allah. Tentulah dia rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Dan yang kedua, Allah kata dalam ayat ni, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Yang kedua Allah kata, katakan wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui, mana orang yang ada ilmu, hal yastawi alladhina ya'lamun
Adakah sama orang yang mengetahui ataupun sebut orang yang berilmu? Walladzina la ya'lamun, dengan orang yang tak ada ilmu. Allah tanya. Allah tanya lagi. Orang ada ilmu dengan tak ada ilmu, siapa ya? Sama. Tentulah jawapannya tak sama. Orang ada ilmu lain darjat dari sisi Allah. Orang tak ada ilmu lain darjat dari sisi Allah. Betul dari pesan kepada kita yang pertama Nabi sebut kun aliman. Itu kedudukan yang pertama, kun aliman. Bahawa yang kedua, au muta'alliman. Yang ketiga, au muhibban. Au mustami'an yang ketiga. Yang keempat, bahawa dia au muhibban. Kedudukan orang yang berilmu ni, pertama, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Lepas tu baru kata au muta'allimah, baru yang kedua kategori dia, jadilah orang yang belajar, menuntut ilmu. Yang ketiga au mustami'an, baru dia masyarakat yang ketiga, orang yang duk dengar ilmu. Ada ceramah dia dengar. Hak belajar dengan dengar lain. Hak kedua belajar au muta'alliman, belajar lain kedudukan dia. Yang kata belajar ni, dia main, dia ada kitab, dia ada pensel, dia ada pen, dia ada buku, dia tulis. Itu muta'alliman. Kalau yang main mengaji tapi tak ada pensel, tak ada buku, dia ada telinga ya. Ada tangan tak guna waktu mengaji. Dia hanya guna telinga dengar. Yang ni golongan yang ketiga, mustami'an. Kedudukannya yang ketiga. Dia main ngaji, dia main dengar. Berdengar ceramah ya. Dia tak ada band, tak ada apa. Mana dia dengar. Dia dengar, lepas tu dia balik. Kalau hak main dengar balik tu, dengan orang yang main duduk bawa buku tulis. Tentulah orang yang tulis tu lebih beruntung. Pasal kalau dia lupa, dia boleh tengok balik. Woi, aku dengar tadi ustaz kata lagu ni, Tok Guru kata lagu ni, penceramah kata lagu ni. Dia tengok balik. Tapi kalau orang yang tak ada apa, main dengar aja balik, dia bukan nak ingat semua. Dia takkan ingat semua apa yang didengarnya. Kerana otak kita tak boleh lipat semua. Kita dengar 1000 perkataan dalam 1 jam, kita tak boleh ingat 1000 perkataan tu. Kita hanya mengingat sikit-sikit. Sebab tu au mustami'an ni golongan yang ketiga. Yang keempat, au muhibban. Orang yang dia tak mengaji dah. Dia duduk dorong lah. Tapi dia kasih, dia sayang kepada orang yang mengajar. Dia kasih dan sayang kepada orang mengaji. Dia tolong derma. Tolong bagi apa dapat kuliah, aku bagi sumbangan. Ini golongan yang keempat. Ini kedudukan dalam ilmu. Kita abang dari ayat Allah sebut hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun ni, adakah sama orang yang ada ilmu dengan tidak ilmu? Jawapan dia tak sama. Jawapan dia tak sama. Kemudian kata Allah lagi, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Jadi kita yang nak mengaji ni kena ada akal. Jadi akal yang Allah bagi kita guna untuk fikir. InsyaAllah. Bila kita guna akal yang kita dengar ni, kita dengar perkataan yang kita fikir, InsyaAllah kita akan dapat ilmu untuk kita amal, untuk kita laksanakan dalam kehidupan seharian. Jadi pada malam ni, misalkan ayat ni kita nak bahas apa sebab ulama kepada kita yang saya nak baca ni, apa yang dihantar kepada saya oleh Tok Guru. Tok Guru hantar saya baca pada tuan. Jadi perbahasan yang sebut ni tentang ilmu. Nampak kedudukan orang yang ada ilmu yang Allah sebut lagi dalam soal Mujadalah ayat 11.
Allah kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Allah kata, nescaya Allah akan mengangkat atau meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Di maknanya orang yang beriman, syarat yang pertama dia beriman. Yang kedua dia ada ilmu. Maka orang yang beriman dan orang yang berilmu ini Allah kata Allah akan angkat darjat dia. Darajat makna Allah akan angkat kedudukannya di sisi Allah. Beberapa darjat. Darajat ni makna beberapa darjat. Kita tak tahu lah berapa darjat. Berdasarkan ilmu yang ada kepada kita. Berdasarkan kedudukan iman yang ada di diri kita dan ilmu yang ada dalam diri kita ini, maka Allah akan angkat kedudukan kita di sisi. Kalau banyak ilmu kita, kuat iman kita, maka tinggilah darjat kita di sisi Allah. Kalau sikit iman kita, sikit ilmu kita, maka mana turunlah darjat kita. Jadi maknanya abang ni, orang yang ilmu ni diangkat kedudukan dia oleh Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kau buat. Apa yang kita buat Allah tahu. Kita main malam ni main menyanyi ke, main cari salah orang mengajar ke. Ada orang dia main. Bukan tuan-tuan lah, boleh nak. Ada orang dia main. Dia pergi dengar. Dia ada matlamat dia. Dia bukan nak mengaji. Tapi dia main tu nak dengar. Apa salah silap. Dia nak bercana ke orang lain pula. Jadi tuan-tuan tak lah. Yang saya kenal tuan-tuan ni tak. Dia talib. Sama-sama dulu lagi kerap kita dengar. Ada orang dia main tu. Tujuan dia nak cari salah orang yang mengajar. Ada silap sikit ya, dia highlight. Dia viralkan. Sebab tu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, An-nurillahi ila yahdil qawmal fasiqin. Ilmu ni, An-nur tu mana ilmu? Al-ilmu nur, kata Imam Syafi'i. Ilmu tu cahaya. An-nurillahi la yahdil qawmal fasiqin. Cahaya ilmu ni ataupun cahaya Allah Ta'ala ni tidak akan diberi. La yahdil qawmal fasiqin. Tidak akan diberi kepada orang yang fasik. Makna dia main ni, dia bukan nak mendidik. Dia main nak cari salah. Maka sebab tu dia main dengarlah kuliah ke, dengar ceramah ke, katalah apa pun, tak akan masuk dalam hati dia. Sebab dia bukan ikhlas kepada Allah. Dia termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik. Jadi, rugi. Pada ilmu tu nak bawa kita, nak pimpin kita. Nabi ajak kita banyak kepada kita usulul ilmu ilal mahdi minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu tu wajib daripada kita kecil duduk dalam buayan minal mahdi ilal lahdi sampai kita mati. Sampai kita mati. Ibu tak ada telefon. Dia minta maaf. Dia nak keluar rumah lah. Orang sampai rumah. Jadi makna dia tak ada. Sebab tu waktu dia keluar rumah dia dah tak habis. Dia telefon nak minta maaf. Jadi kita ingat ilmu ni cahaya Allah. Cahaya inilah yang akan menerangi kehidupan kita dunia.
untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita main tak ikhlas, maka kita takkan dapat ilmu. Dia takkan masuk ilmu ni. Jadi kita mengajilah tuan-tuan. Ngaji ni bukan benda kecil, benda fardu ain. Lagi kita tak kenal Tuhan. Sifat 20 kita dah tahu wajib kita kena mengaji. Sifat-sifat mahmudah, sifat Allah kita tak tahu, masih lagi tak tahu. Kita wajib mengaji ilmu tersebut. Bab ibadat, cara ambil semayang pun tak betul, mengaji semayang pun tak pernah betul elok, baca pun tak betul elok. Semua ibadat-ibadat kita wajib buat, tak pernah betul. Kita kena wajib. Tujuan mengaji yang pertama nak pimpin kita jadi manusia yang buat benda ikut apa Allah nak. Kemudian kita nak Allah angkat darjat kita di sisi dia. Orang yang ada ilmu akan diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah kata walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani. Siapa dia orang-orang rabbani? Mana orang-orang yang ada ilmu. Kata orang sendiri, rabbani, orang-orang yang kunu rabbaniin. Mana orang-orang rabbani? Mana orang-orang yang ada ilmu. Jadi kita kena ada ilmu. Untuk nak buat kerja dunia pun kena ada ilmu. Nak motong kena ada ilmu motong. Jangan nak motong, nak pegang pisau, nak bagi susu banyak lagu nak motong. Tak bagi pokok luka, kena tahu. Maka tarik ya, susu tak banyak, pokok je nak. Kalau pokok muda nak buka tinggi mana, pokok sana kita dah buka. Kena ada ilmu. Tu untuk motong. Buat benda macam tu jugalah. Nak menegak kena ada ilmu. Kalau untuk perkara dunia pun kita kena ada ilmu, apatah lagi untuk perkara akhirat. Jadi Allah kata, walakin kunu rabbani. Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Kerana kamu selalu mengajarkan Alkitab. Wa bima kuntum tadrusun. Dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi tuan-tuan, kita mengaji ini tujuannya untuk kita sampaikan juga untuk orang lain. Ini betul kena mengaji. Nak didik anak kita ada ilmu. Nak bagi anak kita tahu sembahyang, kita kena tahu ilmu sembahyang. Kita nak suruh anak kita ada wuduk bagi betul, kita ni kena tahu rukun-rukun, sunat-sunat wuduk. Kita ni kena tahu. Baru kita belajar anak kita bagi betul yang kerja buat dia. Kita nak ajak anak kita baca Fatihah, kita kena tahu Fatihah, kena ada ilmu, tajwid, kena mengaji. Jadi maknanya benda ni benda penting, ilmu ni penting. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Syaibiyah. Nabi kata apa? Ilmu tu ada dua jenis. Ilmu tu ada dua jenis. Ilman. Ilmu tu ada dua jenis. Yang pertama, ilmu yang ada dalam hati, yakni disertakan dengan amal. Maka itulah ilmu yang bermanfaat. Fa'allima fi qalbi fadzalika wal ilma an-nafi'. Nabi sebut. Fa'allima fil qalbi fadzalika wal ilma an-nafi'. Ilmu yang ada dalam hati, yakni yang disertakan dengan amal,
Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi makna tuan-tuan, kita mengaji setiap malam. Bila waktu PKP 2 minggu itu tak ada macam kuliah, tak ada, kita kasih. Alhamdulillah, 2 minggu ni mereka bagi kuliah, kita buat kuliah. Cuma tak boleh panggil penceramah berentah negeri, mentah daerah boleh. Jadi kita nak mengaji. Jadi bila kita mengaji tuan-tuan, nak bagi ilmu tu bermanfaat, bukan sekadar kita dengar, tapi kita beramal. Kita faham lagu mana Allah perintah, kita faham apa yang Nabi abang, kita laksana, kita amal, kita buat macam mana yang kita nak, macam mana yang kita faham. Itulah yang namakan wal ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa 'allima 'ala lisan, fadzalika hujjatullah 'ala ibni Adam. Yang kedua Nabi kata, dan ilmu yang hanya berada 'ala lisani, yang hanya ada di atas lidah. Dia tahu pun. Tanyalah apa dia bang. Dia boleh buat ni, dia cerita. Tapi tak cerita. Dia tak beramal. Na'udzubillah. Maka kata Nabi, maka itulah ilmu yang menjadi hujah kepada Allah untuk mendakwa kita daripada masyarakat. Na'udzubillah. Jadi maknanya kalau kita hanya boleh cakap, tahu semua, tapi tak beramal, maka rugi kita tuan-tuan. Sebab nanti Allah akan dakwa kita daripada masyarakat. Kalau tentu tak mau mengaji, tak mengaji pun dosa. Kita kena mengaji, tak mengaji, dosa. Jadi mau tak mau kita tak lepas, kita kena mengaji. Dan kita cuba beramal takat kemampuan yang ada kepada kita. Buat. Dan kita tak betul pasti tak upaya dah. Tok guru je nak bulat, yang penuh kereta apa penuh ni. Kita tak upaya. Buat takat boleh. Cuma kita tak jadi imam lah. Dan kita tahu dah putra tu ya. Bagi orang lain jadi imam. Sebab dia sah untuk diri kita, tidak sah untuk pimpin orang lain. Nak sebut ihdinas siratal mustaqim, tak boleh. Dok mustaqim. Berbetul, dok kap juga, tangan dia off. Nampak tak? Lidah tak boleh nak keras. Dah umur 70 baru nak baca Quran. Nampak, alhamdulillah lah. Dan lewat boleh orang ini dapat sedar, alhamdulillah. Dia buat tak boleh. Buat tak boleh. Cuma tak usah jadi imam. Lalu tu je dah. Betul kita mengaji. Wajib kita mengaji. Sebab orang yang beramal dalam hal dia sedang mengaji, sedang menuntut ilmu, kalau dia buat silap, tak batal ibadat dia. Tak batal. Mana kita buat setakat ilmu yang ada kepada kita, setakat kita faham. Kita tak boleh. Tak boleh nak betul lidah. Nampak tak? Nak rokok, tak payah dah, keras dah pinggang, tak boleh nak jadi L lah. Dia tak boleh jadi L lah. Tak boleh jadi huruf L lah, siku tak boleh lah. Sebab dia nak takat tu ya. Lalu tu, takat tu, buat takat tu ya. Sebab dia dah keras lah. Umat 80 pun nak bayar. Kita buat. Takat mana kita mampu. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kerana tidak mampu. Jadi tak mengaji, kita mengaji. Jangan kita tak mengaji. Tak mengaji ni kita tak tahu. Kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, kita tak boleh buat macam mana Allah nak. Kalau kita mengaji, kita tahu.
Dan kita tahu buat cakap mana kita mampu. Kalau mana kita boleh buat, kita buat. InsyaAllah. Jadi maknanya kata Nabi, ilmu ada dua. Satu ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang kita amalkan. Satu ilmu yang duduk di atas lidah, mana ilmu tak bermanfaat. Ada ilmu tapi tak boleh dibuat amal, maka akan jadi hujah di hadapan Allah untuk dakwah kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali rahimallahu taala, hujatul Islam. Dia kenal Imam Ghazali. Orang ulama yang hebat dalam bidang tasawuf. Karang Ihya Ulumuddin, karang Minhajul Abidin, karang apa nama, kita lupa nama-nama kita. Dia tasawuf kebanyakan kita tasawuf, kita lebar dari juga. Dia kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, apa kata dia? Dia kata ilmu yang memberi manfaat itu ialah ilmu yang menambahkan perasaan takutmu kepada Allah. Mana bila kita rasa takut kepada Allah dan kita mengaji, kita bertambah takut kita kepada Allah. Itulah nama ilmu yang bermanfaat. Lagi kita mengaji, dan kita baca Quran betul-betul. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila mereka mendengar perkataan Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati dia, takut. Takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Kata apa? Kita tahu. Kalau aku buat apa ni, salah, Allah marah, Allah murka, Allah campak aku dalam neraka. Ini kita takut. Dan Allah kata lagi, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Dan apabila orang baca kepada kita ayat-ayat Allah, ayat Quran, zadatuhum imana, bertambah iman kita kepada Allah. Maknanya bila kita mengaji ni, mengaji ayat Quran ke, mengaji hadis ke, mengaji fiqh ke, mengaji tasawuf ke, mengaji tafsir ke, kita mengaji ya. Mana dalam mengaji itu kita akan diperingatkan, dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah. Dibacakan kepada kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zadatul iman, bertambah iman kita. Itulah orang yang ngaji, dan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi maknanya bila kita mengaji ni, nak tengok ilmu tu ada manfaat atau tidak, kita cek balik hati kita, perasaan kita. Adakah kita takut kepada azab Allah? Apabila orang sebut neraka, kita rasa lagu mana? Bila orang sebut Allah tu bersifat dengan Al-Qahar, Al-Jabbar, kita rasa lagu mana? Orang takut tak? Allah tu maha berkuasa, Allah tu maha hebat, Allah tu maha gagah. Kita orang takut tak? Kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah maha besar, kita rasa lagu mana? Cek. Itu yang pertama kata Imam Ghazali. Yang kedua dia kata, ilmu yang menambahkan celik mata hatimu terhadap keaiban diri. Bila kita mengaji, kita tak nampak salah orang, kita nampak salah kita. Lagi kita mengaji, kita nampak silap kita. Lagi kita mengaji, kita nampak salah kita. Lagi kita mengaji, kita nampak kurangnya diri kita. Itulah ilmu yang bermanfaat. Lagi mengaji, nampak salah orang. Lagi banyak lagi nampak salah orang. Ini ilmu tak bermanfaat. Ilmu tu tak ada manfaat. Jadi kita tengok
Bila kita mengaji, kita nampak kurang kita tak? Nampak salah kita tak? Atau kita masih lagi nampak salah orang? Yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, ilmu yang menambahkan ibadahmu kepada Tuhanmu Azza wa Jalla. Sebab makrifatmu kepada Allah. Lagi kita mengaji, lagi kita ibadat kita bertambah. Makna dia ngaji, beribadat, ngaji baca Quran, ngaji berzikir, dia ngaji sembahyang sunat, dia buat ibadat, tak kira lah. Ada orang dia tak ada puasa, tapi dia boleh baca Quran setiap hari. Tu alhamdulillah. Ada orang dia baca Quran malam. Baca lah, bukan tak baca. Tapi dia baca sekadar tu lah, sehari seminggu. Tapi dia rajin berzikir. Alhamdulillah, tu ibadat kita kepada Allah. Kita buat apa mana kita boleh buat. Bukan semua orang sama. Bukan semua orang sama. Ada orang dia ada puasa selama hari. Hari ni puasa, esok buka, lusa puasa. Ada orang. Ada orang dia ada puasa setengah habis. Aku tahu dah. Macam baca kan. Beri dulu. Isni kami tak ingat. Tambah dulu waktu muda kita kena ni. Kalau rejak Syakban Ramadan 3 bulan dia rek. Alhamdulillah. Kita tak lewat. Kita buat apa yang kita lewat. Kita dia berzikir. Kita zikir lah. Bila berzikir sampai sebut ya Allah, Allah sampai 1000. Esok selawat 1000. Kita dia buat mana kita dia buat. Jadi lagi kita mengaji, lagi ibadat kita bertambah. Pasal apa? Bila kita mengaji ni, kita semakin ma'rifat, semakin kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Imam Ghazali, bila kita mengaji ni, yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mengurangkan gemar kasihmu kepada dunia. Makna lagi kita mengaji, kita semakin enggang dengan dunia. Bukan semakin kuat cari dunia, tetapi semakin enggang kita. Kita nampak apa? Sebab kita nampak akhirat. Kita nampak syurga. Kita nampak balasan Allah pahala. Kita cari akhirat banyak. Dunia ni kita pun nak tinggal sikit. Nak bersorak dengan dunia ni kekurangan. Tu mana kita dah ada ilmu bermanfaat. Yang kelima, kata Imam Ghazali, ilmu bermanfaat ialah ilmu yang menambahkan gemar kasihmu kepada akhirat. Mana hati kita rindu mati, rindu kepada syurga, rindu kepada Allah, rindu nak bertemu dengan Allah. Berapa orang di kalangan kita yang ada rasa rindu nak bertemu dengan Allah, lagi cepat bertemu dengan Allah lagi seronok? Ada? Kalau ada, alhamdulillah. Ada orang isi. Dia fikir nanti, cuti sikit. Pada waktu maknanya dia tak nampak lagi, tak rindu. Dia fikir aku tak ada apa ni. Mana tak rindu untuk bertemu dengan Allah. Tapi maknanya orang yang hati dia sentiasa ingat akhirat, sentiasa ingat mati. Bukan dia nak mati, tapi dia ingat apa persiapan aku untuk mati. Aku nak mati mungkin esok, mungkin lusa, mungkin tulat. Mungkin malam ni aku mati. Apa dah aku buat persiapan aku untuk mati? Bagaimana aku nak jawab soal muka nakir di alam kubur bila malaikat tanya aku? Kita fikir itu semua. Betapa hati kita nampak akhirat, kita tak nampak dunia. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang keenam, kata Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang membukakan pandangan mata hatimu terhadap kebinasaan segala amalmu, sehingga kamu dapat memelihara dirimu daripadanya. Bila kita mengaji, kita nampak dah jalan-jalan yang akan merosakkan amal ibadat kita. Antara yang boleh merosakkan ibadat kita ialah sifat-sifat mazmumah, riya, ujub, hasad. Itu semua tu perkara yang boleh merosakkan ibadat kita, binasakan amal kita.
Jadi kita jaga. Jangan bagi ada riak. Jangan bagi ada ujub. Jangan bagi ada sum'ah. Jangan bagi ada hasad. Kita cuba dari kita. Jaga. Kita pelihara. Bagi kita nampak. Bila aku buat lagu ni, habis amal aku. Tak ada nilai di sisi Allah. Kita jaga. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketujuh. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang menampakkan kepada kamu segala tipu daya syaitan. Mana bila kita mengaji, kita nampak jalan-jalan tipu daya syaitan. Bila main satu bisikan, oh ni syaitan. Kita tak tahu. Bila nak main mengaji ya, tak ada lah. Kalau ni, tu kita ingat, oh ni syaitan ni, lawan. Mati juga. Kadang-kadang nak main dia main saja tak mula hati lah. Benda-benda tu tak ada pun. Kadang benda tu boleh tangguh. Kerana syaitan berjaya tipu kita, kita kata tak kena buat lah. Ada kalau benda tu boleh tangguh, ada puji bicara. Jadi bila kita mengaji ni, kita nampak jalan-jalan tipu daya syaitan. Jadi tuan-tuan, itu 7 jalan yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Orang yang mendapat ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ada yang ni hak 7 ni, Masya Allah, tuan-tuan, itulah orang yang telah mendapat ilmu yang bermanfaat, yang akan mengangkat darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir untuk kali ini tuan-tuan, tengok hadis yang dibawa daripada Abu Musa, daripada Abu Musa Asy'ari, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang, saya baca terjemahan. Hadis Imam tadi pun ada Arab ya, panjang. Dua terjemahan. Daripada Abu Musa, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu pengetahuan yang Allah mengutusku untuk menyampaikannya adalah seperti hujan lebat yang jatuh ke tanah. Nabi sebut perumpamaan. Tamsilan Nabi bawa kepada kita. Yang Nabi ni adalah utusan daripada Allah yang bawa kepada kita ilmu. Ilmu pertuan, ilmu agama, ilmu Islam. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini Al-Quran. Itu ilmu. Quran adalah ilmu yang dibawa kepada kita. Ini Nabi sebut ibaratnya seperti hujan lebat yang turun, yang jatuh ke tanah. Di antara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air subur sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput yang banyak. Jadi maknanya tanah tu bila hujan turun menyebabkan tumbuh subur pokok-pokok semua. Ibarat begitulah ilmu yang naik orang kita, hantar lagi kita, abang kita, cerita kita. Bagaimana ilmu tu? Adakah ilmu tu subur dalam diri kita? Yang kita dapat ilmu tu dan kita boleh beramal. Kalau boleh, alhamdulillah. Ibarat tanah yang subur tadilah. Yang kedua Nabi sebut, dan ada tanah yang keras lalu menahan air sehingga dapat diminum oleh manusia. Air hujan turun, dia tak meresap pun, dia bertakuk. Dengan bertakuk itu manusia boleh guna air tersebut untuk minum, binatang boleh guna untuk minum, memberi haiwan minum, haiwan ternakan, dan untuk menyiram tanaman, mana boleh guna. Adakah ilmu tu main kat kita? Nabi main kat kita ilmu, adakah lagu ni ilmu tu sampai kita? Makna sampai kita dapat, kita boleh habaq ke orang, ajak ke orang.
sampaikan kepada orang. Itu yang kedua. Yang ketiga Nabi sebut, dan ada tanah yang permukaannya yang berbentuk lebah, yang tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan tanaman. Ada yang air pun tak lekat, pokok pun tak tumbuh. Jadi mana kita tengok kita ni anak mana. Jadi maknanya tak ada guna. Tanah tu tak berfungsi. Tak ada nilai. Pokok pun tak tumbuh, air pun tak dapat tahan. Mana tanah tu tak bermanfaat. Itulah ilmu yang main kat kita ni. Yang Nabi ni omel ilmu kepada, omel Quran kepada kita. Lagu mana diri kita menerima Al-Quran tu. Kita pun tak ambil manfaat Al-Quran tu, dan kita pun tak guna dia, kita pun tak buat ke orang. Na'udzubillah. Kata Nabi lagi, perumpamaan itu adalah seperti orang yang belajar agama yang faham dan dapat memanfaatkan kepada aku, memanfaatkan apa yang aku disuruh Allah Ta'ala menyampaikan, dipelajari dan mengajar. Begitulah orang-orang tidak memikirkan dan mengambil peduli dengan petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikan. Dari dalam bahasa Nabi Umar dan kita Quran, Nabi apa dah kita hadis Nabi SAW, ribuan hadis ada. Quran ada 6,000 ayat yang kita dah baca, dia duduk dia baca selalu. Itu semua adalah ilmu yang Nabi bawa kepada kita. Maka bagaimanakah kita menerima ilmu itu? Adakah kita ibarat tanah yang subur, yang ilmu itu sampai, maka tumbuh subur tanah itu dengan tumbuh-tumbuhan? Ataupun kita ni ibarat tanah itu sampai sudah sampai kita dapat ilmu itu dan kita boleh sampaikan kepada orang lain? Ataupun bila ilmu itu sampai ke kita pun tak guna, kat orang pun kita tak abang. Ini tuan-tuan, di 3 golongan manusia yang Nabi sebut sebagai perumpamaan untuk kita nilai diri kita masing-masing. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit renungan untuk malam ni, menggantikan Ustaz Halim untuk sama-sama kita renung. Dia panjang lagi. Bertunggu dan tak ni panjang lagi. Tapi kita baca setakat itu dulu untuk renungan kita bersama. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepuk dada, tanya iman kita. Aku ni lagu mana? Aku ni lagu mana? Aku duduk tang mana? Aku duduk tang mana lah? Dalam ilmu ni, aku duduk tang mana? Aku ni lagu mana? Ini kita tepuk dada, tanya iman kita. Mudah-mudahan kita boleh buat perubahan dalam kehidupan kita. Untuk menjadi manusia yang diangkat darjat oleh Allah Ta'ala akan diri kita. Kerana yang pertama kita beriman, yang kedua kerana ilmu yang kita miliki dan kita beramal dengannya. Wallahu a'lam. Wa ilaihi maaf yang baik daripada Allah, yang kurang sama-sama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita akan diberkati oleh Allah di dunia dan diberkati oleh Allah di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam wa ilaihi maaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم برحمتك يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.